Salam sejahtera Malaysia, berita yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Isu yang panas pada hari ini di mana Sheikh Razali Hamad dikatakan calon yang akan menjadi pilihan bersatu untuk bertanding pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Ngeri pada bulan depan ini. Perkara itu diperkuatkan lagi apabila pengarah operasi PRK Ngeri Perikatan Nasional PN, Tan Sri Anwar Musa, menerusi ceramah isu semasa pertahanan Ngeri malam tadi memberi bayangan calon yang dipilih oleh Bersatu, seorang yang matang dan sudah lama bermain dengan politik berbanding calon parti-parti yang lain. Bayangkan, seolah-olah merujuk kepada Sheikh Razali yang berusia 51 tahun dan juga bekas Ketua Pemuda UMNO Gua Musang sebelum menyertai Bersatu. Malah, pada ceramah malam tadi, Sheikh Razali turut hadir dan berada di atas pentas bersama pimpinan PAS serta Bersatu. Ada dalam kalangan pengunjung yang hadir dilihat mengambil kesempatan dan berjumpa dengan Sheikh Razali, dan ada yang mengucapkan tahniah, dan Sheikh Razali ketika ditemukan dan memaklumkan sehingga kini parti belum memuktamadkan lagi siapa calon yang dipilih untuk bertanding di PRK Ngeri. Media sebelum ini juga telah melaporkan dua nama, yaitu Sheikh Razali dan Sun Najaman Muhammad kini disebut-sebut bakal menjadi calon Bersatu dalam PRK Dun Ngeri. Sheikh Razali adalah ahli Bersatu yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO Gua Musang, dan manakala Sun Najaman pula penggawa di Dabong. Dan baru-baru ini juga PN telah mengajak pengundi Ngeri untuk sabung gelombang kemenangan Sungai Bakap. Calon yang akan dikemukakan Bersatu pada pilihan raya kecil PRK Ngeri bulan depan disifatkan jauh lebih baik dan matang berbanding bakal calon Barisan Nasional BN. Pengarah operasi PRK Ngeri Perikatan Nasional Tan Sri Anwar Musa juga mendakwa calon yang akan dipilih gabungan itu mampu menarik pengundi dan mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Ngeri. Katanya juga, sehingga kini ramai bertanyakan siapa calon yang akan ditampilkan PN selepas UMNO mengumumkan calon mereka beberapa hari yang lalu. Mengulas lanjut, Anwar yang juga bekas pemimpin UMNO dan kini telah menyertai PAS yakin bahawa gelombang kemenangan besar PRK Sungai Bakal baru-baru ini akan dibawa di Ngeri. Dan semalam juga media ada melaporkan dua nama, yaitu Sheikh Razali Hamad dan Sun Nazwan Muhammad kini disebut-sebut bakal menjadi calon Bersatu dalam PRK Dun Ngeri. Dan Sheikh Razali adalah ahli Bersatu yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO Gua Musang, manakala Sun Najaman pula penggawa di Dabong. Manakala isu yang menggemparkan lagi di mana Bersatu akan mengekalkan logo PAS di Ngeri dan mahu menang setanding Sungai Bakap. Ini yang dikatakan Razi Jidin baru-baru ini. Dan Bersatu juga meyakinkan pengundi Dewan Undangan Negeri Dun Ngeri akan terus memberi kepercayaan kepada parti pada pilihan raya kecil PRK pada bulan depan selepas bekas adun mereka Muhammad Azizi Abu Naim mengkhianati parti. Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Razi Jidin turut memaklumkan pihaknya akan memastikan pisang tidak akan berbuah dua kali di Dun Ngeri selepas apa yang berlaku sebelum ini. Mengulas lanjut, katanya pihaknya juga belum memuktamadkan lagi soal calon yang bakal bertanding. Terdahulu ketika menyampaikan ceramah, Razi juga memohon gelombang kemenangan besar di PRK Sungai Bakap akan dibawa ke PRK Ngeri. Manakala baru-baru ini juga Kerajaan Perpaduan kemungkinan besar ada peluang besar dan PN masa kini tertekan untuk pertahankan Ngeri. Selepas pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap Pulau Pinang pada 6 Julai lalu, yang akan diadakan pula PRK Dun Ngeri Gua Musang Kelantan pada bulan depan,
PRK itu bakal diadakan pada 17 Ogos depan susulan kekosongan kerusi DUN berkenaan. Berikutan penyandangnya Muhammad Azizi Abu Naim hilang kelayakan sebagai wakil rakyat selepas dilucutkan sebagai ahli bersatu kerana menyokong kerajaan perpaduan. Namun ketepikan sementara polemik dan perbezaan tafsiran menyentuh undang-undang anti lompat parti yang sedang berlaku di Parlimen dan DUN Selangor ketika ini. Tumpuan selepas ini tertumpu kepada PRK DUN Ngeri juga. Kasnya pasca Perikatan Nasional PN berjaya mempertahankan DUN Sungai Bakap 10 hari lalu dengan mempertambahkan majoriti amat signifikan. Bermakna PRK DUN Ngeri bakal menjadi satu lagi penanda aras kerjasama parti politik, khususnya Pakatan Harapan Barisan Nasional berdepan dengan PN. PRK kali ini bakal menyaksikan dua gabungan parti utama negara bersaing dengan setakat ini. Bersatu dan UMNO masing-masing sudah mengesahkan akan meletakkan calon untuk bertanding. Persoalannya berbangkit, apakah persamaan dan perbezaan antara dua PRK terbabit? Secara umum, terdapat beberapa persamaan bagi kedua-dua PRK ini, antaranya komposisi kaum bagi DUN Sungai Bakap didominasikan pengundi Melayu iaitu 59.36% berbanding kaum Cina 22.5%, India 17.39% dan lain-lain 0.71%. Dan bagi DUN Ngeri pula, daripada 20.219 pengundi berdaftar, hanya 99% adalah Melayu dan lain-lain sekitar 1% sahaja. Daripada kepecahan kompisasi pengundi kedua-dua kawasan ini, calon Melayu pasti menjadi taruhan parti bertanding. Bagi PRK DUN Sungai Bakap, pertembungan yang berlaku adalah antara calon PAS PN dengan PKR PH. Manakala bagi DUN Ngeri dijangkakan amat jelas Bersatu PN akan bersaing bersama PHBN bagi merebut kerusi berkenaan. Kedua persamaan dapat dilihat daripada kedua-dua PRK ini adalah dari segi penyandang kerusi, kedua-dua kerusi itu sebelum dimenangi oleh PN. Dalam aspek ini juga, tekanan mungkin lebih tinggi dihadapi PN berbanding PHBN, akan tetapi berdasarkan perkembangan semasa, terutama pengenalan dasar baharu kerajaan seperti penyasaran subsidi diesel, ia dijangka akan memberi kesan kepada sokongan pengundi terhadap calon kerajaan perpaduan. Dasar tidak populis ini diterjemahkan melalui keputusan PRK DUN Sungai Bakap pengundi memihak kepada PN, dan dijangka isu yang sama turut digunakan pakai PN pada PRK DUN Ngeri yang akan datang tidak lama lagi. Selain itu juga, isu kos sara hidup, pekerja dan kebajikan dijangka disajikan kepada pengundi kerana ia sangat dekat terhadap pengundi berikutan komposisi pengundi Melayu yang lebih ramai. Oleh itu, gabungan PHBN perlu bijak menyusun atur strategi kempen, terutama memberi penerangan kepada pengundi berkaitan dasar sedang dan perlu dilakukan kerajaan pada masa kini. Ketiga, kedudukan kerajaan bagi kedua-dua negeri tidak akan terjejas dan masih kekal. Walaupun PAS berjaya mempertahankan DUN Sungai Bakap, kedudukan kerajaan Pulau Pinang tidak terjejas kerana kekal 29 kerusi berbanding 11 kerusi dikuasai oleh PN. Keputusan tidak di bawah perubahan. Bagi DUN Kelantan pula, gabungan parti PN memperoleh jumlah kerusi sebanyak 37, manakala PHBN hanya 2 kerusi sahaja. Oleh sebab itu, keputusan PRK DUN Ngeri tidak akan membawa kepada sebarang perubahan bagi kerajaan negeri. Bagaimanapun, penganalisis menjangkakan isu perlunya penambahan jumlah kerusi pembangkang di DUN Kelantan akan digunakan bagi meraih sokongan pengundi bagi PRK DUN Ngeri yang akan datang nanti. Sementara itu, jika dilihat kepada PRK DUN Sungai Bakap, pola pengundian mungkin lebih kompetitif dengan persaingan sengit antara parti politik bertanding, tetapi bagi di DUN Ngeri, polanya mungkin menunjukkan kecenderungan lebih jelas kepada parti tertentu berdasarkan keadaan semasa dan sejarah pilihan raya di kawasan itu.
Sebarang kemungkinan boleh berlaku, oleh itu bagi parti bertanding di DUN Ngeri nanti, mereka perlu cakna terhadap keperluan kawasan setempat serta memilih calon sesuai dan berkemampuan tinggi bagi mewakili parti bertanding. Parti dan calon bertanding perlu meneliti dan mendalami isu setempat, seterusnya mencari jalan penyelesaian berkesanan di kawasan berkenan. Sekian info ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.